Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian yang menyaksikan siaran rakaman virtual Speaker Corner Fakulti Pertanian. Saya Nur Haris Merasali merupakan moderator anda untuk episod kali ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, saudari Nur Fatin Amirah binti Ahmad Amri, merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Tajuk perkongsian beliau pada hari ini ialah persepsi masyarakat terhadap pertanian. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Fatin Amirah binti Ahmad Amri, lebih dikenali sebagai Fatin, dan pelajar tahun 2 Bachelor Pertanian Sains Ternakan. Jadi hari ini saya ingin present tentang persepsi masyarakat terhadap sektor pertanian. Jadi jika kita tanya tentang apa yang seseorang itu ingin jadi pada masa hadapan, kita boleh kira berapa orang yang akan sebut mereka ingin menjadi petani. Jika kita tanya, mereka tentu akan menjawab bahawa mereka ingin menjadi doktor, engineer dan sebagainya. Dan sebagai contoh yang terdekat daripada 2016 saya menjejakkan kaki ke dalam bidang pertanian. Setiap kali saya naik Grab, orang tu akan tanya, kenapa awak pilih pertanian? Kenapa awak tak pilih kos lain? Dan setiap kali saya mendapat soalan seperti itu, dan seperti biasalah kawan saya akan pass kepada saya soalan tersebut, dan dari sini sampailah ke Gombak, saya boleh cerita betapa pentingnya sektor pertanian ini kerana bagi saya masyarakat sekarang ni masih memandang enteng tentang sektor pertanian. Jadi kita perlu ubah persepsi mereka kerana sektor pertanian ini memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi negara. Seterusnya, sektor pertanian ini included dalam rancangan Malaysia yang ke-8. Mungkin ramai yang tidak tahu kerana terdapat banyak intipati di dalam rancangan Malaysia tersebut. Tetapi mereka meng-highlightkan, mereka tekankan tentang sektor pertanian juga di Malaysia, iaitu menggiatkan sektor pertanian untuk menjadi penggerak utama ekonomi, dan tumpuan utama rancangan Malaysia ke-8 adalah untuk menambah pengeluaran makanan, meningkatkan daya saing komoditi, perindustrian dengan penyatuan kawasan pertanian dan membangunkan sumber baru pertumbuhan. Jadi, contoh yang kita boleh lihat selepas rancangan Malaysia ke-8, mereka serba sedikit telah mengekspos sektor pertanian ini kepada masyarakat Malaysia, tapi itu juga belum cukup untuk semua masyarakat Malaysia aware tentang pertanian ini. Dan pelaksanaan dasar pertanian negara ketiga juga bertujuan untuk meningkatkan permintaan terhadap pekerja pertanian. Contohnya seperti bidang bioteknologi, aeroponik yang tumbuhan di udara tanpa tanah, hidroponik dan juga peladangan organik. Jadi kerajaan telah mencari inisiatif untuk menerapkan bidang pertanian demi mengurangkan masalah kebergantungan sumber dari negara lain. Itu boleh dilihat di rancangan Malaysia yang ke-8 di mana bidang pertanian menjadi engine of growth, menjadi penggerak utama dalam ekonomi kerana ia menyumbang kepada sumber ekonomi sewaktu pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-8. Bidang pertanian juga masih memerlukan pekerja yang terlibat dalam bidang pertanian kerana sekarang ni seperti kita tahu kadar kelahiran semakin tinggi dan nation food demand semakin tinggi juga. Depends on permintaan negara kerana demand sekarang untuk food makin tinggi, untuk makanan itu sendiri makin tinggi. Jadi seperti yang kita boleh lihat, kita mempunyai masalah kebergantungan sumber daripada Thailand kerana kita masih import raw food seperti daging dan sebagainya daripada Thailand. Tetapi jika anda semua ingat pada satu hari itu, Thailand dilanda banjir dan kita terpaksa mengeksport barangan daripada negara lain kerana terpaksa, dan juga kita dan security makanan itu tidak dijaga dan diabaikan. Jadi
seperti kejadian El Nino juga, di mana kejatuhan pengeluaran minyak kelapa sawit kesan daripada kitaran lawas pokok serta kemarau akibat El Nino pada tahun 1998. Jadi kita boleh lihat betapa pentingnya sektor pertanian itu di Malaysia. Okey, seperti employment 11.8% ini, economic contribution sewaktu rancangan Malaysia ke-9 ini, kita boleh nampak bahawa masih ramai lagi orang yang tidak mengetahui tentang bidang pertanian yang boleh diceburi. Contohnya, bila food demand makin tinggi tetapi pekerjanya berkurangan. Oleh sebab itu ramai pendatang asing yang datang ke Malaysia untuk bekerja sendiri dalam bidang ini kerana tidak ramai masyarakat Malaysia yang ingin menceburi bidang ini. Okey, seterusnya. Okey, seperti Datuk Nazila Abdul Latif iaitu National Farmers Organisation cakap, beliau berkata bahawa we have to start grooming younger generation to be involved in this sector. It requires strong strategies to ensure they are professionally involved using new methods and ditching the old one. Jadi beliau sendiri menasihatkan masyarakat Malaysia untuk lebih menceburi bidang ini, lebih-lebih lagi generasi muda kerana kita perlukan pelapis generasi untuk meneruskan sektor ini dan memuatkan Malaysia ini sebagai negara yang tidak bergantung kepada negara lain. Seperti contohnya kita punya Perdana Menteri sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata apabila negara mempunyai keupayaan dalam mengeluarkan produk-produk kritikal merangkumi sektor makanan dan minuman, maka kita mampu mengurangkan aliran keluar mata wang Malaysia dan seterusnya meningkatkan ekspor barangan tempatan. Beliau telah berucap pada majlis pelancaran program jualan mega dan kempen beli barangan buatan Malaysia peringkat kebangsaan 2020. Jadi seterusnya, mengapa kita perlukan pertanian? Seperti yang kita tahu, pertanian ini adalah sumber makanan kita sendiri. Security bekalan makanan itu amat penting dan kita haruslah hapuskan stereotip di mana stereotip masyarakat Malaysia tentang contoh ayam ni dicucuk antibiotik, kita menggunakan selective breeding dan sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bahawa antibiotik yang dicucuk itu adalah untuk promote growth mereka sendiri. Tetapi apa yang masyarakat tidak tahu adalah mereka mempunyai withdrawal period di mana mereka tidak akan menjual ayam, daging dan sebagainya selagi antibiotik itu tidak ada di dalam badan livestock tersebut. Dan pertumbuhan penduduk juga semakin pesat. Oleh itu kita perlukan lebih lagi bekalan makanan untuk diproduce. Seterusnya mengimbangi perdagangan negara. Dan sebagai contoh, kita harus seimbangkan hasil ekspor dan import dan dasar penggantian import kerana kita banyak mengeluarkan duit jika kita mengimport barangan tersebut. Jadi bayangkan jika kita boleh eksport dan kita kurangkan hasil import yang kita perlukan daripada negara-negara lain. Jadi kita pun akan kurangkan teks di situ dan sebagainya. Dan seterusnya peluang pekerjaan. Sebenarnya sektor pertanian ini menyumbang kepada 50% peluang pekerjaan. Jadi rebutlah peluang yang ada sedangkan orang di luar negara melihat kita sebagai punca rezeki dan tidak hairanlah kenapa pendatang asing itu sendiri masuk ke Malaysia untuk bekerja kerana kita lebih kepada sektor industri dan sebagainya. Okey, jadi apa inisiatif kerajaan untuk menggiatkan lagi sektor pertanian ini? Jadi yang pertama, mereka mewujudkan dasar agro makanan negara daripada 2011 hingga latest 2020 iaitu program yang menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan, menjadikan industri agro makanan sebagai industri yang berdaya saing dan meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. Jadi seterusnya, mereka juga mewujudkan dasar komoditi negara di mana dapat meningkatkan industri komoditi kepada ekonomi negara
menggalakkan pertumbuhan di sepanjang rantaian nilai industri komoditi, meningkatkan pendapatan pengusaha industri komoditi termasuk pekebun kecil dan juga pusat kecemerlangan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Seterusnya, dan teknologi inisiatif yang telah diambil adalah mempertimbangkan membawa masuk pelaburan dari negara yang mempunyai teknologi pertanian yang lebih canggih. Sebagai contoh, kita tidak perlu malu untuk belajar daripada negara-negara yang mempunyai teknologi melibatkan pertanian itu sendiri yang lebih canggih. Jadi kita perlu belajar lebih lagi jika kita jauh ke belakang daripada negara-negara lain. Dan ini juga menggalakkan pelaburan domestik. Dan akhir sekali, tingkatkan kesedaran kepada generasi muda. Kerana generasi muda ini merupakan pelapis kepada petani-petani yang lain. Jika tiada pelapis, siapa yang akan menggiatkan lagi sumber makanan kita? Dan seterusnya MyAgroSys. MyAgroSys ni sebenarnya merupakan contoh program agropreneur yang sangat bagus, terutamanya generasi muda, kerana sektor ini mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Peluang berniaga bersama-sama para petani moden yang lain bukan sahaja mendedahkan generasi muda dengan pelbagai ilmu keusahawanan, tetapi turut dapat memenuhi keperluan komoditi setempat. Sebagai contoh yang anda boleh lihat, ini ditubuhkan oleh pelajar IPT dan dibimbing oleh semua agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi itu semua list yang boleh dilihat merupakan ilmu keusahawanan, dan mereka mengajak lebih lagi generasi-generasi muda untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita atas perkongsian yang menarik. Saya berharap para penonton sedikit sebanyak dapat perolehi ilmu pengetahuan yang baru. Oleh itu, saya akhiri episod kali ini dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertanian tunjang kehidupan.